Tik kami tapis lah. Lamanya. Ikan tiang kei lah. Lapar nak gila. Buah nangka, langsat, durian. Inilah orang asing. Apa khabar semua? Selamat mengopi bersama Husna dengan Syukri. Okey, apa khabar tu? Husna punya trademark sebenarnya. Dia kalau Tanda tengok saya. video dia semua ada apa khabar. Boleh tak gunakan apa khabar ini menjadi tanda saya? Mestilah boleh. Ini Okey. Husna punya trademark kan. Okey. Kami tengok banyak tontonan di YouTube dan mungkin hampir 50,000 penonton. Ya. Dan ada banyak sangat ratusan komen di tak pernah sangka. YouTube. Ya, kami tak sangka sebab dia akan jadi dapat banyak penonton kan. Untuk hari ini kami akan mula membaca 2 komen bertuah. Oh ya. Ya, dan Husna akan membaca satu dan saya akan baca satu lah. Komen bertuah bukan pujian semata-mata, tapi mungkin ada soalan ke yang ingin diperincikan lagi, kami boleh lakukan lah. Jadi kalau bukan pujian saja, kritik pun okey lah. Kritik pun, kritik kami tapis lah. Kritik tu saya tak nak nampak. No lah, kidding je. Gurau-gurau. Okey, komen ini dari Annalyn. Husna itu nama sebenar ke? Jika tidak, apakah sebab kamu memilih nama tersebut? Kerana nama ini adalah daripada pencara saya ketika saya belajar bahasa Melayu di universiti. Walaupun pada masa itu saya tidak tahu apa maksud Husna ini. Tetapi saya yakinlah ada maksud yang sangat bagus. Dan sekarang ini ibu bapa saya yang tidak faham bahasa Melayu pun panggil saya Husna di keluarga kami. Jadi nickname Husna kan? Yalah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Greenman yang memberi pujian terhadap saya. Saya akan you memilih pujian saja. bukan sebab ini saja komen untuk saya lah. Okey. Dan katanya di sini saya dah lama tinggal di China. Mungkin saya fasih berbahasa Mandarin. Sebenarnya tak. Kalau orang Cina panggil ikan tiang kei lah. No, jangan. Sikit-sikit tu boleh lah. No lah, you rendah hati lah. Bukan. Don't be that rendah hati komen. Bukan. Saya memang masih mempelajari bahasa Mandarin saban minggu, mempelajari sedikit-sedikit lah. Tak macam Husna, dia betul-betul bahasa Melayu dia sangat fasih macam beti jago tak. Okey, ada banyak lagi kena belajar lah bagi saya pun. Okey, walaupun kita dalam program mengopi, tapi anda tengok kami tak ada kopi atas Ya. meja kami hari ini. Sebab special, sebab apa Husna? Sebab kita dalam Bulan Ramadan. betul, kita dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi topik hari ini pun berkisahkan tentang bulan Ramadan, pengalaman Husna ketika di Malaysia dan pengalaman saya ketika di China. Beijing ini. Husna pernah tak macam tiba-tiba berpuasa ke, saja nak berpuasa ke, pernah tak? Okey, actually saya bukan Muslim, tetapi memang saya ada pernah berpuasa. Tak sengaja lah. Ya, dalam tempoh Ramadan ini di Malaysia. Ketika saya belajar bahasa Melayu di situ. Kerana dalam Universiti Malaya, kami akan bercuti kalau menjelang Ramadan ini. Tetapi tiada orang beritahu saya kena simpan makanan dulu. So saya terus balik ke asrama dan tidur. Selepas saya bangun, saya pergi ke kantin yang saya suka itu. Abang tu dah hilang. Abang ini mungkin Husna masukkan penjual orang ke? Ya, penjual itu. Abang bukan boyfriend lah. Ya, saya dan rakan sekelas saya panggil dia abang. Okey, abang tukang masak. Okey, dan saya mau cari makan, so saya pergi keluar. You know, kampus Universiti Melayu itu sangat besar. Ya. So, saya cari dari college ini ke college lain, semuanya dah tutup. Saya memang penat dan lapar nak gila. Wah, Husna ni memang orang Melayu betul guna. Okey, dan tetapi ini bukan yang paling dangerous. Dalam perjalanan saya balik ke asrama dengan perut yang kosong, saya jumpa siapa? Saya nak teka ke? Siapa? Monyet. Oh, monyet. Okey. Saya jumpa apa? Okey. Saya jumpa semuanya monyet kerana pada masa biasa monyet itu bersembunyi dalam hutan kan. Tetapi dalam cuti itu orang hilang dan semuanya monyet. Mereka keluar dan mereka pun nak cari makanan juga saya rasa. Serang saya tahu. Saya memang sangat takut. Dan saya terus berlari balik ke asrama saya. Itu memang satu pengalaman yang sangat unik bagi saya. Tak makan? Tak makan. Tak minum? Tak minum pun. Itu saya rasa Husna dah dapat, saya tak sengaja dapat pengalaman berpuasa lah. Ya, itu memang pengalaman saya berpuasa di Malaysia. Sepanjang saya membesar, saya tak pernah tahu Husna berpuasa di luar dari Malaysia. Jadi ini kali pertama lah di China. Ya, sepanjang hidup saya tak pernah berpuasa di luar dari Malaysia. Jadi
beberapa tahun lepas saya datang ke China dan menetap di sini, dan saya perlu berpuasa pada musim panas. Orang umum tahu kalau waktu musim panas ni cuaca siangnya lebih panjang kan. Jadi kebiasaan di Malaysia kami puasa sekitar 12 jam tahu Husna. Tapi di China ni, di Beijing, saya puasa hampir cecah 15 ke 16 jam, tak silap saya. Pernah. No way. Ya betul. Lepas tu waktu itu saya rasa macam mula-mula tu saya rasa macam waktu nak lebih waktu pukul 5 petang kan. Nak tunggu waktu berbuka pukul 8, saya rasa lamanya lagi 4 jam nak masuk waktu buka puasa. Feeling sama lah macam saya di Universiti Melayu itu. Saya rasa ini mungkin lagi teruk tapi Husna lagi penat lah sebab Husna kena kejar dengan monyet kan. Sebab saya tak kena kejar dengan monyet. Okay. Tapi sekarang ni lepas beberapa tahun saya rasa waktu petang kan, contohnya nak waktu berbuka puasa itu lambat lagi. Lepas pulang kerja, saya ambil masa untuk beriadah di taman ke jalan-jalan petang, ambil udara segar. Saya rasa dah dapat menyesuaikan diri lah dengan berpuasa waktu yang agak panjang di Beijing ni. Sebelum wabak COVID-19 ni, saya pernah berpeluang lah untuk berbuka puasa di masjid-masjid, dan mereka ni Husna, dia jauh tau, masjid-masjid ni mungkin ambil masa dalam dari rumah saya 45 minit hingga ke 1 jam macam tu, agak jauh. Sebab masjid tak banyak, bukan tak banyak lah, mungkin sebab minoriti kan. Jadi masjid kalau macam di Malaysia, setiap kawasan tu pasti ada surau ataupun masjid kan. Jadi saya perlu ke jauh lah untuk pergi ke masjid. Tapi Husna, saya dapat rasakan yang mereka ni sangat mereka panggil saya apa tahu Husna? Mereka panggil saya kalau dalam bahasa Cina Waigoren. Waigoren ni maksudnya orang asing. Betul. Jadi bila mereka layanan yang saya diterima oleh mereka ni, oleh pakcik-pakcik ni, makcik-makcik ni, saya seperti rasa macam jiran, orang keluarga. Ya, betul. Hebat bercakap bahasa Mandarin lah. Saya rasa macam layanan yang mereka berikan kepada saya ni, rasa macam saya ni anak mereka. Mungkin sebab saya nampak muda ke, saya tak pastilah waktu itu kan. Jadi mereka tukar-tukar kontak WeChat dan sebagainya. Dan berbuka puasa, dan kebiasaannya kami berbuka puasa kalau di masjid, hidangan mereka tak mewah macam mi tarik, tapi memang cukup Husna, memang cukup kenyang, memang sedap, memang nampak ada mi tarik saja ke, tapi memang mengenyangkan dan sangat cukup. Macam mana cakap mi tarik dalam bahasa Mandarin? Lamian. Betul. Okey, betul. Okey Husna, saya nak tanya satu soalan ni. Apa dia? Husna di Malaysia, pernah tak sebab kat Malaysia ada banyak bazar Ramadan kan? Saya nak tanya, apa makanan yang Husna beli di bazar Ramadan? Saya suka beli Ayam golek ke? Bukan, saya suka apa dia? Buah nangka dan langsat dan durian. Sekejap, buah saja? Ya. Kenapa? Tak boleh beli buah-buahan kat situ ke? Okey, sebab ini Husna memang betul-betul orang asing. Sebab kalau kami, saya orang asing lah. Kalau kami di Malaysia ni, kalau kami beli juadah berbuka puasa tu, sebab kami tak masak, kami nak beli dan makan ketika buka puasa, mungkin tak sempat masak ke dan sebagainya. Tapi Husna dia beli buah-buahan kan. Inilah orang asing. memang rare lah saya cakap. Okey, jadi setakat itu saja untuk perkongsian kami pada kali ini. Tapi kami nak janjikan sesuatu yang istimewa untuk episod yang akan datang. Kita agak rahsia sikit lah, tapi saya akan bagi keyword bertemakan Aidilfitri. Dan jangan lupa tinggalkan komen ataupun kritikan ke ataupun ada apa-apa soalan yang anda nak tanyakan, nak saya ajukan kepada Husna ataupun nak Husna ajukan kepada saya, memang tak ada masalah lah. Okey, terima kasih menonton video kami kali ini. Terima kasih. Bye-bye.